Video kali ini Akmal akan membahaskan satu kisah tragik dengan pengakhiran yang mungkin kita tak sangka itulah yang berlaku. Kejadian yang Akmal akan ceritakan ni adalah kisah yang benar-benar berlaku. Kisah ni tentang pasangan suami isteri Christopher Panayiotou dan isterinya Jade Panayiotou dari sebuah bandar Port Elizabeth di Afrika. Pasangan ni bertemu pada tahun 2004 di sebuah parti. Masa tu umur mereka masing-masing 18 tahun. Dari pertemuan tu muncullah bibit-bibit cinta dan mereka menjadi pasangan kekasih. Christopher ni dikenali sebagai seorang yang rajin bekerja dan dia anak kepada orang kaya. Anak kepada Costa Panayiotou iaitu seorang yang kaya raya, memiliki banyak perniagaan. Si Jade pula seorang yang dari kalangan yang biasa tapi seorang yang lemah lembut, berpelajaran dan juga friendly. Boleh dikatakan pasangan kekasih ni adalah pasangan ideal lah. Jadi sumber inspirasi kepada orang lain. Jade ni sebagai sumber kekuatan Chris sampailah dia berjaya dalam perniagaan. Pada usia yang muda, Chris berjaya memiliki sebuah supermarket yang besar, restoran dan juga bar. Bar yang diberi nama Infinity. Pada tahun 2011 mereka bertunang dan hubungan mereka direstui kedua ibu bapa mereka. Kemudian Jade berjaya mengejar cita-citanya sebagai seorang guru. Pada tahun 2013 pasangan ini akhirnya berkahwin. Suami seorang ahli perniagaan yang berjaya, sementara isterinya pula seorang guru yang disukai ramai. So boleh dikatakan pasangan suami isteri ni adalah sumber inspirasi pasangan lain. Mereka tinggal di kawasan elit tempat-tempat orang kaya. Jade ni boleh dikatakan cemerlang dalam kejayaannya sebagai seorang guru, sampaikan pelajar-pelajar suka dengan dia. Tapi situasi berbeza dengan suami dia. Tiba-tiba perniagaan merudum. Duit yang keluar lebih banyak daripada keuntungan, sampai dia ditegur oleh ayahnya. Ayah dia tegur supaya berjimat cermat dan fokus dalam perniagaan. Sebab ayah dia tengok pengeluaran syarikat terlalu banyak. Boleh dikatakan tak masuk akal lah. Si Chris dia tak nak perniagaan gulung tikar. Jadi dia pun berusaha untuk menyelamatkan perniagaan dia. Sampailah dia jarang pulang ke rumah. Disebabkan suaminya jarang pulang ke rumah, si Jade pun rasa kesunyian. Jadi dia pun ceritalah masalah dia kepada kawan baik dia bernama Cheris. Sampai tahun 2014, masalah rumah tangga mereka masih sama macam tu. Tak ada perubahan. Dikatakan Jade menulis isi hati dia dalam sebuah buku diary. Dalam tulisan diary, dia meluahkan isi hatinya. Katanya dia nak dicintai sepenuhnya. Dia faham kisah cinta di alam realiti tak sama dalam filem. Tapi bukan cinta yang macam ni yang dia impikan. Bukan cinta yang dia sedang alami sekarang. Dia rasa cemburu melihat rumah tangga orang lain yang bahagia. Yang dia mahukan hanyalah suami yang mengutamakan keluarga dan meluangkan masa bersama dia. Bukan suami yang terlalu berhasil. Katanya dia pun tak tahu berapa lama dia akan bertahan dengan kehidupan yang begini. Seolah-olah tak dipandang istimewa oleh suaminya. Hatinya hancur. Chris pula dia sedar dan dia tahu isterinya terluka. Jadi dia minta pandangan kawan baik Jade untuk buat kejutan kepada isterinya. Kawan isterinya pun cakap yang dia perlukan adalah waktu awak, your time. Waktu untuk meluangkan masa bersamanya. Bulan berganti bulan tapi keadaan rumah tangga mereka masih sama. Tiba-tiba pada 21 April 2015, Jade menghilang. Pada hari itu Jade sepatutnya berangkat ke sekolah bersama kawan baiknya. Biasanya Jade akan menunggu awal pagi untuk pergi ke sekolah bersama kawan dia. Tapi bila kawan dia sampai, Jade tak muncul-muncul. Tak ada sebarang tanda-tanda kewujudan Jade. Kawan-kawan dan keluarga mula panik dan mereka membuat laporan polis atas kehilangan Jade. Pihak polis membuat pencarian besar-besaran menggunakan helikopter dan anjing. Tapi mereka tetap tak menemukan Jade. Sampailah keluarga menawarkan wang kepada sesiapa yang tahu di mana Jade. Sampai kejadian ni trending di negara tersebut. Tapi masih tak ada sesiapa yang tahu di mana Jade. Sampailah keesokan harinya pihak polis menemukan tubuh seorang wanita yang sudah tak bernyawa. Ada kesan peluru di badan dan kepalanya. Ternyata wanita itu adalah Jade. Ketika dia ditemui, keadaannya masih lengkap berpakaian, tapi semua barang-barang berharga hilang. Suaminya dan keluarga terkejut atas berita kematian Jade.
Mereka semua berasa sedih dengan pemergian Jade dalam keadaan tragik, termasuk murid-murid sekolah yang berasa kehilangan. Dua hari selepas kejadian, pihak polis berjaya mengesal wajah seorang lelaki yang berjaya dikesan di CCTV ATM. Lelaki itu dikatakan menggunakan kad kredit Jade, tapi tak ada sesiapa pun yang tahu siapakah lelaki itu. Jade pun akhirnya dikebumikan pada 28 April 2015. Suasana pilu di hari pemakaman Jade. Suaminya Chris meluahkan isi hatinya melalui sebuah tulisan. Dalam tulisan tu, Chris meluahkan rasa kehilangan isterinya yang sudah 11 tahun bersamanya. Dia juga memuji isterinya pandai memasak. Orang ramai berduka di atas pemergian Jade, tapi tak ada sesiapa yang tahu apa yang berlaku kepada Jade. Siapakah lelaki di ATM tersebut? Pada 27 April, iaitu sehari sebelum pemakaman Jade, pihak polis berjaya menangkap seorang lelaki yang dikatakan terlibat dengan kematian Jade. Lelaki itu bernama Lutando Sioni. Selepas disoal siasat, dia mengatakan yang dia seorang bodyguard, bekerja di sebuah bar bernama Infinity. Bar itu adalah milik Christopher, iaitu milik suami Jade. Lutando mendedahkan sebenarnya Chris nak menghapuskan isterinya dan mencari seorang pembunuh untuk menghapuskan isterinya. Pada awalnya, Lutando menolak permintaan tu, tapi disebabkan Chris adalah bosnya, jadi dia pun akhirnya meminta bantuan kawan-kawan dia. Walaupun sudah ada bukti pengakuan daripada Lutando, tapi pihak polis masih perlukan bukti yang kukuh untuk menangkap Chris. Pihak polis menawarkan kepada Lutando untuk mengurangkan atau meringankan hukuman kepada Lutando sekiranya dia membantu pihak polis untuk perangkap Chris, supaya mengaku bahawa dialah dalang di sebalik semua yang terjadi. Lutando akhirnya menghubungi Chris untuk berjumpa dengannya pada 28 April, iaitu hari pemakaman Jade. Pada hari pemakaman Jade, pihak polis datang untuk memantau Christopher secara diam-diam. Chris tak sedar yang polis dah tahu perbuatan dia, dan pihak polis melihat tangisan palsu dia. Polis dah tahu yang dia berlakon menangis. Kata-katanya di pemakaman tersebut adalah dusta. Pada waktu malam, Chris pun datang untuk berjumpa dengan Lutando dalam sebuah kereta. Sebenarnya kereta tu adalah kereta milik polis, dan polis meletakkan kamera tersembunyi untuk merakam perbualan Chris dan Lutando. Dalam kereta, Chris memberikan wang lebih kurang 400 USD. Lutando kemudian berpura-pura mengatakan ada orang yang dah bocorkan rahsia mereka. Katanya polis dah syak mereka. Chris kemudian meminta Lutando untuk membuang handphonenya dan lari ke London supaya tak dapat dikesan oleh pihak polis. Fucking questions. Eh? Fucking questions. Tell me. Nothing serious, boys. Did they ask you if you were involved? Yeah, it's sort of something like that. Home. So they didn't ask you anything about me? No. Or if I'm involved with anything? Yeah, but who could I call? Because I have no one to call. I know, okay, but now you must destroy it. Then I have to tell them you phoned me. Otherwise they're going to think I'm involved. Yeah. So you need to destroy that phone now. Tapi dia tak tahu yang Lutando sebenarnya bekerjasama dengan polis. Dalam rakaman tu, Chris menyebut yang pihak pembunuh tak jalankan tugas dengan baik. Dia meminta supaya orang upahannya tu membunuh Jade di depan perumahan mereka dan mengambil barang mewah. Tapi sebaliknya, orang upahan dia tu membawa Jade ke tempat lain dan terlupa mengambil jam tangan mewah, sehingga menyebabkan polis mengesyaki yang kematian Jade bukanlah bermotifkan rompakan. Selepas 2 jam pertemuan dalam kereta tu, pihak polis menangkap Chris dan 3 orang upahannya. Selepas disoal siasat, rupa-rupanya Chris meminta orang upahannya membunuh isterinya pada 20 April 2015, tapi gagal pada hari tersebut kerana kawan Jade datang untuk menjemput Jade untuk ke sekolah. Dikatakan Chris sangat marah sebab dia nak hapuskan isterinya secepat mungkin. Pada 21 April, mereka akhirnya menjalankan tugas, tapi mereka mengubah rancangan sebab takut ada saksi yang tengok. Jadi mereka bawa Jade ke tempat lain dan membunuhnya. Mereka cuba keluarkan duit Jade di ATM, tapi gagal disebabkan tak tahu password. Tapi apakah motif Chris untuk menghapuskan isterinya yang selama ini menjadi tulang belakang dia, yang selama ini mencintainya sepenuh hati? Rupa-rupanya pada 2012, Chris mempunyai hubungan terlarang
ataupun hubungan sulit dengan seorang pekerja di supermarket miliknya. Wanita tersebut adalah Chanel Kut. Wanita tu adalah perempuan simpanan dia. Chris ni sebagai sugar daddy dia. Chris manjakan dia dengan kemewahan, membeli barang-barang mewah, membeli kereta dan termasuk sebuah rumah. Malah Chris turut memberi wang kepada kawan perempuan simpanan dia, iaitu bernama Chap, untuk tutup mulut. Mereka selalu bermewah-mewahan di hotel yang mahal, dan mereka melakukan perkara tak senonoh bila Jit tiada di rumah. Rupanya Costa, iaitu ayah Chris, mengetahui hubungan ni. Costa memberi amaran kepada anaknya supaya jangan teruskan hubungan ni dan fokus kepada perniagaan, sebab dia sangat sayangkan menantunya Jit. Malah dia bagi amaran kepada Chris, kalau dia sanggup tinggalkan isterinya, dia takkan dapat harta warisan. Chris pada awalnya takut dengan amaran tu, tapi dia tetap melakukan perkara tu selama bertahun-tahun, sampailah perniagaan dia merudum ataupun jatuh. Perniagaan dia dah jatuh, tapi dia terpaksa menyara 2 orang wanita, sampai dia terpaksa berhutang sebanyak $2 juta. Disebabkan dia nak mengurangkan beban kewangan, dia tak tinggalkan perempuan simpanannya. Sebaliknya, dia mengupah orang untuk membunuh isterinya. Dia sanggup membunuh isterinya sendiri demi seorang wanita simpanan. Sanggup membunuh wanita yang selama ini menyokong dia dari bawah. Salah seorang pembunuh tu dikatakan mati keracunan di dalam penjara. Jadi tinggal 2 orang dan Chris dihadapkan ke mahkamah. Selepas berkali-kali dihadapkan ke mahkamah, pada 2 November 2017, iaitu hari lahir Chris sendiri, hakim memutuskan Chris dan 2 orang upahannya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Pada ketika itu, kawan-kawan dan keluarga menyorak kegembiraan kerana akhirnya Chris dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Kerana membantu pihak polis, Lu Tando dijatuhkan hukuman selama 15 tahun. Pada 9 Disember 2019, ayah Chris pula ditemukan tak bernyawa dengan kesan peluru. Tapi tak dapat dipastikan sama ada kejadian ni ada kaitan dengan Chris ataupun tak. Yang pasti, kejadian ni satu tragedi dahsyat buat keluarga Chris, orang-orang kaya yang hidupnya berakhir sia-sia. Kisah ni mengajar kita sebagai manusia, kita akan diuji dengan kemewahan nafsu dan masalah hidup, dan kita diberi pilihan. Jadi pilihlah pilihan untuk menjadi orang baik, walau dalam apa jua ujian. Setakat itu saja untuk video kali ini. Kalau anda suka, bolehlah consider untuk subscribe. Jumpa lagi.